Okey. Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali kita dalam sesi PUJB at Bespark. Okey. Untuk sesi tak silap saya, ini adalah kali ke-19 untuk kita punya sesi PUJB at Bespark. Untuk hari ini kita bersama dengan pegawai daripada PUNB. Tak lain tak bukan, kita bersama dengan Encik Muhammad Syahir bin Othman selaku Pegawai Kanan PUNB Wilayah Selatan. Selamat petang, Encik Syahir. Assalamualaikum. Terima kasih saya ucapkan kepada Syahir kerana sudi untuk join kita punya Bespark kita pada petang ni dan untuk berkongsi pembiayaan ataupun apa yang ditawarkan di bawah PNB. Okay, untuk semua usahawan yang berada di live kita, kalau nak join di kita punya Zoom, boleh klik link yang kita dah sediakan. Boleh klik link tu, you guys akan masuk ke dalam Zoom. Dan ataupun kalau tak nak join Zoom pun, you guys boleh tanya soalan melalui FB Live kita dan saya akan bertanyakan bagi pihak perempuan lah. Dan bagi usahawan yang berada di dalam Zoom ataupun yang akan join Zoom kita nanti, boleh perkenalkan diri dan teruskan dengan soalan. Okey, tanpa kita buang masa, kita boleh persilakan. Untuk hari ini, Cik Syahir, apa yang nak dibentangkan? Pembiayaan di bawah PNB ke? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Ain, Cik Farahain daripada PUJB. Host kita hari ini yang kecil molek. Saya pun kecil molek juga, tapi anak dah 3, so dah tak berapa molek sangat lah. Okey, so jadi insyaAllah dan terima kasih kepada pihak PUJB, Perbadan Usahawan Johor Bahad kerana sudi menjemput kami daripada PUNB, Perbadan Usahawan Nasional Bahad. Jadi memang just nak inform lah, memang ada beza kan PUJB dengan PUNB sebab kita pun selalu dapat call juga. Orang tanya pasal geran, pasal food truck. Betul. Dia ada 3 keliru. PNS kalau sebelum ni sebetul. PNS, PUJB, PUNB. Mesti dia orang akan keliru yang ada 3 tu. Ada satu lagi, PNB. Betul, PNB. So jadi hari ini insyaAllah kita boleh jelaskanlah, saya bagi sedikit pengenalan tentang PUNB. PUNB ni dia memang fokus kepada pembiayaan sahaja ataupun ada lain-lain? Kita ada lain-lain. Nanti saya akan sharekan sikit sebanyak produk-produk kita. Actually kita tak banyak sangat lah fasiliti. Kita fokus dalam 1-2 fasiliti. Tapi landasan dia memang keusahawanan lah. Okay. Saya terus share slide ke Cik Ain? Boleh, tak ada masalah. Okay. Waktu PKP ni masih beroperasi ke PNB? Untuk waktu PKP ni kita masih beroperasi sebab essential kan. Okey, tapi kita punya office buka daripada pukul 10 sampai pukul 2. Tu untuk appointment sahajalah. Kalau kata macam ada nak datang office, kena buat appointment dululah. Sebab even kami pun staff kita kami disyaratkan untuk ambil swab test dulu untuk datang office. So jadi kalau macam kata appointment tu kita tak boleh masuk dalam lah, sampai dalam lah, kita kat luar je lah. Jadi kalau nak buat, kalau macam usahawan ataupun nak buat appointment tu, kena pergi dekat media mana untuk dibuat? Boleh call aja kami. Ataupun nanti kejap lagi saya akan tinggalkan nombor telefon lah. Boleh call saya untuk kita buat appointment kalau macam kata ada. Sebenarnya kalau setakat untuk buat pertanyaan, kita recommend lebih baik di atas talian. So kalau untuk signing of letter, untuk submit proposal, itu baru kita ni lah accept. Keadaan sekarang pun macam tak berapa, macam sikit teruk lah kan kat JB ni. Meningkat dia achievement kita. Nak kata tahniah pun yalah. Jangan. Okey. Untuk hari ini, berapa jenis pembiayaan yang akan PNB bagi tahu kepada semua yang ada di live kita? Kita tak ada banyak-banyak pembiayaan, kita cuma ada satu. Kita fokus untuk satu pembiayaan, which is pembiayaan ni lah, pembiayaan dengan PNB ni. Tapi cuma ada lebih kurang 2 fasiliti, tak banyak.
Okay. And then selain daripada pembiayaan ada perkara-perkara lain, ada program-program lain lah yang kita sediakan selain daripada pembiayaan ni. Jadi tak apalah, kita boleh share nanti kejap lagi. Tapi basically ini adalah normal punya financing. Tak termasuk kalau sekiranya ada apa-apa program daripada pihak kerajaan untuk bantuan-bantuan during COVID pandemic ni. So memang kita ada attend beberapa program yang diberi peruntukan oleh kerajaan lah. Tapi buat masa ni kita dah stop dulu sebab peruntukan dah habis. Tapi nanti kita akan share lagi peruntukan-peruntukan yang mungkin akan datang lah. Tapi tak banyak. Sebab kita lebih simple, PUNB lebih simple. Kalau macam PUJB mungkin dia ada banyak, dia punya ada food truck, ada grant, ada macam-macam lah kan. Tapi PUNB kita very simple. Kita ada satu sahaja jenis pembiayaan, tapi fasiliti kita akan tentukan. Fasiliti nanti saya akan ceritalah fasilitinya. Okey, saya terus ke taklimat ya, Cik Ain. Boleh. Alright. Okey, ni sikit sebanyak tentang isi taklimat kita hari ni lah. Saya akan bagi sedikit pengenalan, and then apa yang kita fokus, and then sektor keutamaan kami, apa yang kami biaya lah. Apa sektor-sektor yang kami biaya, and then komitmen, apa yang kita boleh bagi, which is pihak PUNB, komitmen daripada PUNB. And then selain daripada pihak kami yang beri komitmen, kita pun perlukan usahawan juga bagi komitmen sikit lah. So and then kita akan tengok apa skop-skop pembiayaan yang kita boleh biaya, and then kelebihan dengan kami, and then kita akan share jugalah sektor-sektor yang tak dibiayai, and then sokongan perniagaan. Selain daripada pembiayaan tadi tu, kita ada sokongan jugalah, and then proses permohonan. Panas kan? Nanti kita akan share macam mana nak mohon lah. Okey. Sedikit makluman tuan-tuan, kami kaki tangan PUNB memang tidak terlibat secara langsung dan tidak boleh terlibat secara langsung untuk membuat rancangan perniagaan, sebab kalau mana-mana tuan-puan nak apply dengan PUNB ni, kita perlukan rancangan perniagaan. So, jadi untuk kaki tangan kita tak dibenarkan untuk terlibat secara langsung lah. Kita setakat nak bagi advice tu boleh lah. Lebih-lebih lagi kalau macam kata ada yang minta persen ke apa, tak, tu lagi salah lah ya. Alright. So saya cuba singkatkanlah sikit slide ni, sebab kalau ikutkan memang dalam 2 jam juga kita nak kita nak habiskan slide ni. Sebab kita nak open for Q&A lagi kan. Okay, so basically memang kita perlukan rancangan perniagaan. So nanti saya akan share macam mana rancangan perniagaan tu lah kita nak buat. Okay, so basically untuk apply dengan PUNB, first of all kita kena daftar lah, buat pendaftaran, sama ada atas talian ataupun boleh datang. Kalau macam bukan musim pandemik ni, boleh datang kepada kami punya pejabat. Macam tadi kita dah share dengan Cik Ain tadi, pejabat kami di Wilayah Selatan ni beroperasi seperti biasa, tapi cuma kita singkatkan dia punya jangka masa dia tu lah. Kita ikut state daripada Ahad sampai ke Khamis. Kita buka 10 hingga ke pukul 2. Macam tadi saya cakap, kita cuma terima untuk temu janji sajalah. So lebih kepada atas talian lah sekarang ni kalau nak buat pendaftaran. Okey, saya kalau saya mungkin ada yang tak tahu PUNB ni ofisnya dekat mana, ada dekat setiap daerah ke ataupun macam mana? Okey, kita punya viewer ni ada luar Johor ke atau macam mana? Tak tahulah Betul tak tahu. Okey, untuk wilayah selatan, kalau kita sebut wilayah selatan ni, dia cover daripada Johor hingga ke Melaka. So jadi even kalau applicant daripada Melaka pun perlu datang ke pejabat wilayah selatan. Pejabat kami kat wilayah selatan ni di Setia Tropika, dekat depan kompleks KDN. And then kita ada 4 pejabat wilayah selatan dekat Semenanjung ni, which is Central kat KL, dekat KL Central, and then kita kat Johor, and then kita ada dekat East Coast, Terengganu, and then kita ada dekat belah utara, kita ada satu kat Pening.
And then Sabah Sarawak lah. Dia ada setiap negeri satu ni lah. Tapi selain daripada regional office ni, kita juga ada office di setiap negeri. Kecuali Perlis dan juga Seremban. Seremban kita nasihatkan untuk pergi ke ni lah, ke KL. So yang lain-lain ni, yang selain daripada regional office ni, untuk untuk office-office di negeri lain ni, kita panggil satellite office, sebab diorang ni tak buat, office ni tak bertindak sebagai, dia tak proses paper lah senang cerita. Kalau untuk application tu memang diorang tak proses. So mereka ni lebih kepada bergerak lebih kepada untuk monitoring. Maksudnya selepas dapat pembiayaan tu, diorang akan take over lah. Dia akan jaga semua bisnes-bisnes kat kawasan mereka lah. So jadi sekiranya ada apa-apa masalah, boleh terus ke pejabat kami di wilayah selatan ni dekat Siti Tropika, ataupun kat mana-mana lagi, kat mana-mana negeri yang ada lah. Alright, selepas kita buat, ya? Pukul 10 sampai pukul 2 sepanjang tempoh PKP dilaksanakan. Betul. Betul. Kalau bukan PKP, kita operasi macam biasalah, ikut state, 8.30 sampai pukul 5.30. Khamis sampai pukul 3.30. Okay. So macam saya cakap tadi, pendaftaran atas talian, and then untuk makluman juga dan peringatan, PUNB memang tak ada lantik mana-mana ejen. So jadi kena pastikan pemohon berurusan terus dengan kita punya kaki tangan. So kena pastikanlah mereka tu memang betul-betul kaki tangan PUNB lah. Kalau nak buat semakan pun boleh, nanti saya akan share kita punya hotline, kita punya customer service punya number. And then macam saya cakap tadi, kita perlukan rancangan perniagaan. Kalau usahawan tak familiar lah, biasanya familiar kan untuk rancangan perniagaan. Mungkin dia ada projek, so dia boleh sediakan satu rancangan perniagaan. Kalau dia orang tak berapa mahir untuk buat rancangan perniagaan ni, kita ada bengkel. Kita ada sediakan bengkel dan yurannya adalah 100. Tapi biasalah kita sekarang musim pandemik ni memang macam-macam perubahan lah ada. So jadi untuk sekarang ni, buat masa sekarang ni, bengkel rancangan perniagaan ni biasanya kita adakan dalam sesi webinar. Jadi dia punya fees dia tu tak sampai 100 lah, biasanya RM70 lebih kurang macam tu. Tapi maklumat tersebut boleh dapat dekat mana? Maklumat tersebut boleh tanya dengan kami direct, ataupun boleh tengok dekat kita punya, so follow lah kita punya Facebook, Instagram apa semua, so maklumat-maklumat kat situ lah. Ataupun boleh call direct terus ke kita punya HQ, sebab yang handle ni kita ada satu unit lah, unit training dekat HQ. Ataupun boleh ni lah, sebab kita ada dapat jadual setiap bulan, so nanti kita akan war-warkan dekat social media, ataupun kalau mana-mana yang terlepas tu boleh call kami untuk pastikanlah, tanya. Tapi untuk pengetahuan, kita memang benda ni kita sediakan bengkel saja, kita bukan ada, ini bukan prasyarat untuk kelulusan. So kalau nak apply tak masuk bengkel ni pun tak apa. Dan kalau dah masuk bengkel pun tak semestinya lulus lah. So jadi ini macam lebih kurang ilmu lah yang kita untuk nak siapa share. yang tak reti nak buat RP tu, dia boleh masuk bengkel ya. Tapi dengan macam rancangan perniagaan, susah sangat siap ada bengkel kan. Sebenarnya tak susah pun. Kita boleh advise, dan kita ada form kita sendiri, actually kita ada template. So boleh dapatkan template tu daripada kami, daripada saya pun boleh. Kalau buat masa ni, kalau nak contact saya, kalau nak dia punya form tu, boleh contact saya dan saya boleh email nanti. So just isi form tu, and then kita nanti boleh ni lah, isi form dan juga attach sekali dengan supporting dokumen. So itu dah kita declare as a rancangan perniagaan lah, business proposal. Dan kita lagi suka macam tu sebenarnya, sebab dia ikut template kita orang kan, jadi mudah nak proses lah. Jadi kalau dah siap nanti rancangan perniagaan tu, bolehlah hantarkan dengan supporting dokumen tu dekat kita punya pejabat wilayah. Kita memang perlukan hard copy lah untuk proses benda ni.
Okey, ataupun nak pergi ke pejabat satelit yang saya cakap tadi kat setiap state tu pun boleh. Nanti dia orang akan channelkan kepada regional lah. Ya, okey. Tak perlu. Okey. Sedikit pengenalan lah, tadi ramai yang confuse kan, PNB ke, PUJB ke, PNB ke. Okey. Jadi sebenarnya kami dengan PNB, Permodalan Nasional Berhad ni, boleh dikatakan macam adik-beradik lah. Sebab kita di bawah satu yayasan, which is Yayasan Pelaburan Bumi Putra, yang yayasan ni pengurusi dia, pengurusi lembaga pemegang amanah dia ialah Perdana Menteri kita sendiri. So siapa-siapa yang jadi Perdana Menteri tu dia akan inilah chair YPB ni. So kita dah bermula daripada tahun 1991. So kita baru sahaja meraihkan kami punya 30 tahun. And then kita ditubuhkan secara rasmi pada 17 Julai. And then start operation pada 1992. And then kita dah beroperasi sepenuhnya sebagai syarikat patuh syariah pada start tahun 2010. So kita punya financing semua syariah compliant syariah financing lah. And then kita punya klien-klien pun bisnesnya mesti patuh syariah lah. Itu nanti saya share lah. Okay. And then sejak 2018 PUNB ni kita bukan ada mana-mana kementerian, so kita di bawah terus di bawah jabatan. So jadi kalau surat rentah negeri tu Jabatan Perdana Menteri lah yang keluarkan. Ingatkan Datuk mana lah rupanya kerja PUNB je. Okey. So ini adalah fokus pembiayaan kami. So jadi kami bermula 2019, kita sekarang ni dah mula fokus untuk PKS level. So jadi untuk micro biasanya kita dah sekarang ni dah channel ke agensi-agensi lain macam MARA, Tekun. So jadi kita requirement kami kat sini bila kita cerita PKS level ni, basically rule of thumb kami adalah sale setahun at least 300,000, 300,000. Sebulan lebih kurang dalam 25,000 macam tu. Tapi basically kita nak 300,000 setahun lah minimum sale. Okay. And then kita terus ke sektor keutamaan. Okay, ini sektor yang kami favor lah, keutamaan kami. And, sektor peruncitan, pengedaran, retail lah. And then supply, retail and supply. And then sektor pembuatan, manufacture, sektor kejuruteraan, engineering, perkhidmatan, servis, hospitality. And then yang terbaru kita ada sektor kreatif. Ini banyak dekat setakat ni lah, kalau kita cerita kat Southern Region ni memang banyak kat Melaka lah. Dia memang banyak keluarkan produk cenderahati, craft-craft tangan ni kan. Okay. Selain mungkin itu, untuk sektor perkhidmatan tu mungkin Encik Syahir boleh explain sikit jenis-jenis contoh jenis-jenis ini. Contoh sektor perkhidmatan ni macam workshop, workshop and then barber macam tu lah. Barber, yes. Tapi kita akan bergantung kepada statistik jugalah. Tengok macam mana viable ataupun tak dia punya industri tu ataupun sektor tu. So basically bukan ini adalah betul-betul sektor keutamaan kami lah. Sektor-sektor lain pun kita biaya, tapi kita tengok kapasiti, tengok macam mana. Nanti saya akan share sektor-sektor yang tak dibiaya, tapi kita ada pecahan-pecahan je lah. Kita tengok sama ada benda tu viable ataupun tak, ataupun termasuk dalam kita punya kita boleh biaya dan kita akan biaya, nanti kita akan evaluate lah. So sektor peruncitan biasalah retail, kedai-kedai inilah trade, pengedaran, supply kan, pembuatan. Sekarang ni tengah top frozen food, manufacture ataupun mereka-mereka yang buat produce produk-produk frozen food sekarang ni dah tengah naik lah kan. Kejuruteraan, engineering, hospitality. And then untuk sektor-sektor semua ni kesemua kita require 18 months punya operasi. Cuma
sektor-sektor macam perkhidmatan, contoh profesional, yang itu kita akan bagi new setup. Itu nanti saya akan kongsi lagi detail lah. Sektor profesional contoh klinik-klinik GP, dentist, petrol station, firm-firm yang berdaftar atas badan-badan tertentu, dan yang itu kita boleh bagi new setup. Tapi nanti kita akan cerita lagi lah tentang requirement dia. So basically sektor-sektor ini adalah sektor-sektor keutamaan kami lah. Okey, seterusnya ini adalah komitmen PUNB. So macam saya cakap tadi, ini apa yang kita boleh provide lah. Ya. Jumlah pembiayaan yang kami, disebabkan kami dah fokus kepada PKS level, so jadi jumlah pembiayaan yang kami beri adalah minimum 100,000 sehingga 10 juta. Tapi untuk proses di peringkat regional, di peringkat wilayah, kita cuma boleh proses untuk pembiayaan yang di bawah 1 juta. So selebihnya lepas 1 juta tu kita biasa akan minta HQ kita lah, HQ akan take over lah. Sebab dia akan dah pergi masuk ke lain punya sektor kan, dia dah SME, wholesale. Okay. And then tempoh pembiayaan kami adalah sehingga 10 tahun. So lebih kurang dalam daripada 5 hingga ke 10 lah. Okay. Biasanya orang ambil 7 tahun lah. That is very ideal lah. Sebab bila masuk tahun ke-8 tu dia akan ada sedikit kenaikan daripada segi profit, kadar keuntungan. Yang mana kadar keuntungan yang kita ambil sekarang ni adalah sebanyak 5% hingga ke 8%. So kalau macam kata 5% untuk normal financing, biasanya kita bagi 5%. So kalau kata kita nak panjangkan tenure daripada 8 hingga ke 10 tahun tu, biasa dia akan naik 5.25 macam tu lah. So kalau 7 tahun dan ke bawah tu biasanya memang kita akan bagi 5%. Bergantung pada fasiliti. Ada yang 6.8, tapi normal punya fasiliti memang kita bagi 5. Orang mesti duk tanya kenapa kita punya profit rate ni pun lebih kurang je ataupun macam tak berapa tak berapa rendah sangat kan. So jadi yalah, kita sebab kita tak ada cagaran. Dan ada beberapa lagi faktor-faktor yang lain lah. Kalau sekiranya ada mana-mana special program daripada kerajaan ke, macam especially sekarang ni during COVID, dan kadang keuntungan ni akan berbeza lah. Biasanya kita akan bagi 3.5 macam tu, rendah lah, memang rendah. Tapi untuk ini just untuk normal lah. So terusnya, selain daripada kami, kita perlukan komitmen juga daripada usahawan. Jadi kita perlukan SSM, entiti milikan tunggal, kongsian syarikat yang diperbadankan. And then kita perlukan sedikit modal sumbangan, minimum 10%. Modal sumbangan ni kita panggil contribution. Maksudnya kita nak tengok modal jugalah daripada usahawan. Biasanya kita akan minta 10%. Tapi modal sumbangan ni kita tak ambil. Biasanya dia boleh jadi sama ada kita nak tukarkan dalam bentuk deposit sewa ke ataupun pembelian stok ke. Just kita nak tengok apa tu modal tu daripada usahawan sendiri. Daripada total cost project tu 10% mesti datang daripada usahawan. Ataupun just sediakan cash ataupun fund dekat dalam current account pun dah memadai. Tapi itu nanti kita akan pihak komiti akan advice lah macam mana dalam bentuk apa modal sumbangan ni yang perlu kita sediakan lah, ataupun usahawan perlu sediakan lah. So maksudnya saya just ulang balik sebab kadang-kadang ada yang tak faham, tapi benda ni tak susah lah. So sama ada modal sumbangan ni, contribution ni boleh jadi dalam bentuk cash dekat dalam current account, kita just nak verify melalui statement, ataupun dia boleh jadi dalam bentuk stok,
ataupun deposit sewa, kalau nak pindah kedai ke, nak masuk kedai ke, ada bayar deposit kan, dan tu boleh jadi modal sumbangan jugalah, contribution. Ataupun nanti ataupun selain daripada tu nanti kita punya komiti akan advise lah. And then macam saya cakap tadi, kita perlukan requirement minimum operation selama 18 bulan. Sebab kita nak tengok track record macam mana business. Basically kita nak tengok you punya record perniagaan ataupun rekod kewangan lah. Tengok macam mana you punya bisnes jalan, operasi you berjalan macam mana, dan apa yang kurang dalam tempoh 18 bulan tu, apa yang you rasa perlu ditambah, dan kita akan cuba bantu dekat situ lah. So kena start dulu. So macam saya cakap tadi, untuk yang 18 bulan ni hanya untuk normal punya bisnes. Kalau untuk professional, kita bagi new setup. So from zero lah, maksudnya kalau contoh kata ada doktor nak buka satu klinik, so then daripada dia tengah bekerja dengan mungkin dengan apa ke, dia dah boleh apply dengan kita, and then dia dah dapat tapi dia nak kena ada premise lah, kita nak tengok dia punya lokasi dia macam mana, so kita boleh set up secara keseluruhan. Daripada segi renovation apa semua, machine semua kita boleh biaya. Ini untuk profesional saja. Termasuklah petrol station, firm-firm, farmasi, macam itulah. And then yang paling penting sekali adalah rekod perniagaan dan kewangan. Ini perlu dikemas-kini, well update lah, sebab ini memang kita ada penilaian yang agak agak lebih sikit kat sini lah untuk rekod perniagaan kewangan ni. Sebab kita akan banyak benda yang akan determine daripada rekod kewangan ni lah. Ya. Jadi macam bisnes tersebut, Cik Syahid, macam rekod kewangan ni kan memang you guys akan tengok. Jadi bila time-time during pandemic ni, bisnes tu tak berapa cantik dan rekod tu memang tak cantik lah, just tak ada aktif keluar masuk duit. Benda tu pula macam mana? Affected ke? Sebab untuk during pandemic sekarang ni memang kita sedia maklum lah kan. Sedia maklum perniagaan mungkin agak terjejas. So itu untuk buat masa ni memang kita tak ada masalah. Boleh datang pada kami, sediakan rancangan perniagaan, tengok apa yang diperlukan dan macam mana nak bantu. Sebab kalau mungkin rekod perniagaan katalah during pandemic ni tak berapa elok, dan mungkin kita akan minta rekod-rekod yang tahun-tahun sudah, nak tengok macam mana dia punya prestasi itulah. Macam ada juga, Cik Syahid, macam kita tengok modal sumbangan minimum 10% tu kan. Sekarang ni memang banyak usahawan ni memang orang kata dah berhabis dah bergolok galai dah. Memang kalau tengok akaun tu untuk dapatkan 10% tu mungkin kurang daripada tu. Macam mana pula tu? Memang dia fix 10% ke ataupun macam mana? Setakat ni memang kita tak dapat apa-apa pengecualian lah untuk modal sumbangan ni, sama ada kita nak kurangkan ke ataupun nak terus kita nak buang ke untuk permohonan yang buat masa ni, buat pandemik ni. So kita masih tetap dengan 10% minimum. Sebab selain daripada kalau contoh kata mana-mana usahawan yang affected, itu kemungkinan kita akan beri mereka, kita ada sediakan mereka program-program yang daripada kerajaan lah, bantuan-bantuan, skim-skim yang daripada kerajaan yang diperuntukkan khas untuk COVID ni lah. Tapi buat masa ni memang kita dah kehabisan dana untuk skim-skim tersebut. Sebelum ni kita ada buat Bumiputra Relief Financing, yang itu memang tak perlukan modal sumbangan. And then yang baru-baru ni kita ada program SPUR, yang ini lagi special sebab kita tak perlu usahawan tu dah beroperasi selama 18 bulan. Yang SPUR ni memang kita ada new setup. Kita boleh tapi syaratnya mana-mana individu yang terkesan kehilangan pekerjaan ataupun income disebabkan oleh pandemik ni, tapi kena datangkan dengan butiran dia dengan dia punya supporting lah, surat berhenti kerja ke, surat BSS ke, and then kita boleh
kita boleh biaya dia punya, kita boleh beri pembiayaan tu di peringkat idea. Maksudnya belum set up apa lagi. So diorang just buat satu rancangan perniagaan dan kita boleh bagilah. Tapi ini baru-baru ni kita pun dah kehabisan dana juga. Tapi insya-Allah mudah-mudahan ada lagi yang datang, sebab kita pun hari tu baru meeting dan memang kita ada nak teruskanlah program ni sebab banyak dapat membantu individu-individu yang terkesan kan, especially during pandemic ni. Ada juga saya tengok yang dekat Facebook ni dia cakap cepat sangat tutup yang Spurs ni. Sebab yang Spurs 1 ni dia punya dana dia cuma 5 juta je. So jadi tapi yang second ni kita buat masa ni belum official lagi lah. Tapi dana yang second ni, Spurs yang second ni boleh tahan banyak dalam 50 juta. So jadi ada kemungkinan benda tu akan berpanjangan lah kalau macam kata kita dah officially launch yang second punya Spur tu. So tunggulah, insyaAllah mudah-mudahan politik kita stabil balik. Sebab benda ni pun daripada peruntukan ni pun daripada kerajaan kan. Jadi kita doalah supaya mudah-mudahan tak banyak masalah lah dengan kita punya peringkat atasan tu. Jadi hopefully benda ni akan diteruskan lagi lah. So buat masa ni kita stop dulu, tapi tunggu je lah selalu tengok kita punya Facebook ataupun Instagram lah. Kita akan war-warkan dekat situ lah. Macam tadi PNB ada bagi tahu macam surat tu nak kena ada surat untuk dokumen sokongan tu kan. Ada yang tanya daripada Encik Irma Danish dia tanya, adakah surat yang PNB minta ni macam mana yang nak mengatakan betul-betul terjejas sebab COVID? Biasanya surat berhenti kerja, diberhentikan retrenchment, macam company mesti ada bagi surat kan, kalau macam dia bagi retrenchment ataupun VSS ke. Leceh lah PUMB ni, tak payahlah. Kau minta lah, kasihlah segunung tu. Kita just bertindak melalui nasihat komiti lah buat masa ni. Kalau macam kata kita nak bagi sahaja macam tu pun kita takut orang salah guna juga. Kita faham buat masa ni memang ramai yang terkesan, tapi kita pun terpaksa kita terpaksa ikut guideline jugalah senang cerita. Kita sebab dia punya peruntukan sebab dia punya kita bukan bukan bagi sikit-sikit. So kita boleh bagi 100,000, kita boleh bagi 80,000. Jadi kalau betul-betul business tu viable, kalau you betul-betul ada idea dan kalau betul-betul you punya idea tu proper, dan memang kita takkan ada masalah punya untuk bagi. Kalau sekiranya ada masalah daripada segi documentation untuk nak bagi bukti yang kita punya ada berhenti kerja ke, kena berhenti kerja, kena retrench ke, kalau tak dapat yang buat Spur, then boleh buat yang kita punya normal financing. So kita ada beberapa pilihan jugalah. Okay. So jadi kita terus ke scope. Okay, apa yang kami boleh biaya? So jadi ini adalah 8 skop yang kami biaya. Pertamanya modal kerja, and then untuk renovation, ubah suai penempatan kalau nak pindah premis ke ataupun nak masuk premis baru ke, daripada home base nak pergi ke premis. And then untuk peralatan, mesin, and then untuk pendaftaran harta intelek. Kalau nak buat penyelidikan pasaran baru, R&D pun kita boleh biaya. And then untuk penambahan produk, proses, penambah baik, untuk penambah baik produk ya. And then untuk persijilan domestik antarabangsa, yang ini kita ada satu department khas lah untuk internationalization. So boleh hubungi kami. Kalau sekiranya untuk persijilan domestik ni memang kita akan minta HQ ataupun department yang terbabit untuk inilah, untuk take over. And then untuk promosi dan pemasaran, advertising pun juga kita boleh biaya. So basically memang ini adalah 8 skop pembiayaan kami lah. Okay, so ada apa-apa soalan setakat ni?
Sebab biasanya memang kat sini lah. Biasanya kat sini orang ramai nak tahulah kan, banyak persoalan kat sini, apa skop-skop dia, kalau nak buat ni boleh tak biaya, buat ni boleh tak biaya. So biasanya dan satu lagi saya nak bagi tahu, mekanisme kami untuk disbursement, untuk pemberian fund ni, untuk kesemua skop ni kita akan bayar direct ke supplier. Cuma modal kerja sahaja kita boleh bagi cash. Tetapi itu pun tak banyak jugalah. Dalam kita tengok berapa amount dia. Biasa dalam 10 ke 30 ribu macam tu. Tak banyaklah. Kita akan cuba minimize cash. So biasanya untuk normal financing memang kita akan bagi direct ke supplier. Cuma melainkan untuk sektor-sektor tertentu lah, ataupun untuk industri-industri tertentu, contohnya macam petrol station. Petrol station memang kita bagi cash. 100% kita akan masukkan ke dalam akaun usahawan. Untuk apa lagi? Petrol station lah biasanya kita akan bagi cash. And then macam peralatan mesin ni, kalau macam nak beli mesin tu, kita perlukan quotation lah daripada supplier. Tak semestinya supplier tu daripada Malaysia ke, kita tak ada syarat-syarat yang tertentu. Tapi untuk supplier ni biasanya kita akan buat evaluation jugalah. Untuk supplier ni, pihak komiti akan buat evaluation. Kita akan mungkin akan check supplier ni betul tidak suppliernya. So nanti dia punya fund tu kita akan disburse direct ke supplier. So quotation tu very very crucial. So you sebelum nak hantar kepada kami, nak submit kepada kami application tu, ya saya. Cik Zam tu ada buat pertanyaan ke tu? Mikrofon tak buka. Cik Zam ada nak bertanya ke? Kena... Cik Zam kena unmute dulu kalau nak tanya. Sebab tengah... Okay, tak apa, buat masa ni kita teruskan dululah. Okay, jadi so basically sebelum you nak hantar quotation ataupun submit proposal tu, business proposal tu, so make sure quotation tu you dah betul-betul finalize lah. Mana satu supplier yang usahawan nak, so yang betul-betul you dah rasa yakin dengan quotation mereka. So kita akan buat pembentangan based on that quotation. Nanti saya akan cerita macam mana proses dia lah. Proses pembentangan. Cik Syahid, Cik Zam ni nak tanya, antara macam skop pembiayaan ni, adakah memang dia orang boleh apply ke 88-nya ataupun salah satu sahaja ataupun macam mana? Boleh apply ke 88. Nanti kalau dalam macam saya cakap tadi dalam cakap perniagaan kan, nanti kita akan bagi format ataupun template form yang dalam tu dia akan ada dia punya ni lah, modal kerja berapa dia nak minta. Okay. And then pengubahsuaian berapa dia nak minta. Peralatan mesin berapa. Nanti bawah sekali tu dia akan ada total. So total pembiayaan tu akan termasuk ke semua. Kalau nak apply untuk semua pun boleh, tak ada masalah. So harap terjawab ya soalan Cik Zam tadi. Ya, ataupun kalau macam kata ada yang tak clear lagi tentang ni, nanti bolehlah kita akan buka sesi Q&A ataupun boleh contact direct saya ataupun boleh call kita punya ni. Jadi kalau format yang tadi saya cakap tu, nak dapat tu daripada mana? Okay. Untuk format ataupun borang tu, senang cerita borang lah. Borang tu boleh dapat daripada kami. Of course, saya boleh email. Boleh hubungi saya lah. Nanti saya akan tinggalkan nombor telefon. Sekiranya siapa yang berminat, bagi email address, nanti saya akan boleh email lah terus. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan untuk isi form tu, dan boleh tanya terus direct kami lah. Biasanya form tu you isi, complete and then attach sekali dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, itu dah sufficient dah untuk pihak kami proses loan tu. Ya. Okey.
So macam yang tadi kita petikaikan dia punya profit rate tadi tu pun lebih kurang macam market kat luar tu. So mungkin ada yang kat luar tu agensi-agensi lain boleh bagi lebih rendah daripada apa yang kami tawarkan. Cuma kat sini kami ada kelebihan lain lah. Kalau kata nak buat pembiayaan dengan PUNB, kami kat sini pembiayaan yang patuh syariah. Okay. Proses penilaian yang telus, tak ada orang-orang dalam ni apa semua tak ada. So and then rebate pembiayaan, yang ini tertakluk pada syarat lah. Biasanya rebate ni kita akan bagi contoh. Kalau kata contoh good paymaster, lepas kita bagi tu dia bayar pun cantik setahun, dan mungkin kita boleh bagi 1 bulan tak payah bayar macam tu. Tapi cuma mungkin tak perlu bayar profit lah ataupun principal ke. Tengoklah macam mana kita punya management. So biasanya kalau macam contoh 12 bulan tu bayar cantik, bulan ke-13 tu mungkin kita akan bagi rebate. So kalau setiap tahun cantik, mungkin setiap tahun dapat lah. So seterusnya cagaran yang minimum. Tapi biasanya kita memang tak ambil cagaran lah. Ini case to case basis. Kita memang tak perlukan cagaran. Mintalah berapa pun, maksimum 10 juta, tapi kita memang tak minta cagaran. Melainkan dia mungkin ada high risk kat situ. So benda ni macam case to case basis jugalah. Kita tak ada minta collateral, tapi melainkan komiti yang minta. And then rebate duty stamp ke atas dokumen pembiayaan. Ini biasalah. Selain tu nanti kita akan kongsi lagi apa-apa kelebihan dengan PNB. And then sektor, ya. Okey, teruskan. Sektor yang tidak dibiayai. So jadi ini saya nak share sikit lah sektor ataupun industri yang tak dibiayai. Macam saya cakap tadi, bukan kita betul-betul tak biaya lah, tapi dia punya operasi secara langsung untuk industri ni lah kita tak biaya. Contohnya industri perladangan dan peternakan, infrastruktur, logistik, perumahan, hartanah, sektor kewangan, along-along Cik T kita kita tak dapat tolong lah ya. And then sektor-sektor ataupun industri yang bercanggah dengan prinsip syariah. So kalau jual air, nak cakap air ketum kan, saya tahu. Kalau air ketum tak boleh lah. Sebelum ni ada orang tanya saya, dia orang nak buka kedai vape, boleh ke tidak? So setakat ni memang vape dekat Malaysia memang kita bukan satu perniagaan yang patut syariah lah, so memang tak boleh lah. Saya ada yang tanya, sebab saya nampak pembinaan ni, memang kalau pembinaan pun memang tak boleh lah. Tak boleh. Untuk construction memang kita tak biaya lah. Tapi macam sektor-sektor lain, contohnya macam peladangan, kita nak tengok juga kapasiti lah. Kita ada, sebelum ni kita ada biaya satu ladang mushroom dekat Tangkak. Tapi kita bukan biaya untuk dia punya proses peladangan tu macam baja ke apa ke, untuk dia punya operasi peladangan tu memang kita tak biaya. Tapi kita biaya sebab dia tanam mushroom, and then diorang akan proses mushroom tu. After diorang tuai tu, dia akan proses mushroom tu untuk pergi ke retail. So kita biaya mesin. Mesin untuk dia packaging, untuk rebus mushroom tu untuk packaging. Yang itu mungkin kita boleh ni lah, kita boleh biaya lah. So maksudnya saya. Siapa tu? Saya Zaidi. Cik Zaidi. Okey. Lama dah tak jumpa. Ni bukanlah bukan nak cakap apalah. Pembiayaan ni dia punya ni nampak dia punya ni baguslah. Cuma cara pelaksanaan dia ni yang saya agak rasa duka cita sikitlah kan. Cara pelaksanaan macam terlalu macam tight sangat. Macam kan saya dah ada buat permohonan ni. Jadi daripada bulan 1 sampai ke hari ini masih tak selesai lagi. Okey, jadi pada berapa bulan yang lepas, bulan 6, jadi tak ada feedback langsung daripada pihak PUNB. Jadi bank ada offerkan saya loan tau.
Maybank dia punya loan, nama loan dia dia clean loan lah, ni clean loan kan. Jadi kita ni yang macam saya dah apply yang dengan PUNB. Jadi kita ni berharap PUNB boleh bantu kita. Asal kita dengar kerajaan ada dana yang banyak boleh bantu usahawan. Yang buat kita tertarik pada pinjaman PUNB ni kadar interest dia rendah sikit daripada bank, tapi taklah rendah sangat. Okey, tempoh masa pembiayaan dia lagi panjang. Kan? Your bank biasa mungkin dalam 5 tahun kan. Tapi isu dia sekarang kan, macam kita orang berniaga ni, kita lebihkan nakkan duit tu, maknanya pinjaman tu cepat. Kan? Kalau dah kita ambil masa pada bulan 1 sampai ke hari ini, pinjaman tu pun tak nampak. Macam mana kita nak bisnes, betul tak? Betul faham. Jadi saya sebenarnya memang kita ada buat application dengan PUNB, dan Cik Syahir pun kenal saya dan tahu kan. Dia punya application ni awak tengok macam ni punya tebal. Macam ni punya tebal. Jadi itu tak ada masalah lah pasal kita boleh buat. Tapi kadang-kadang ada benda yang sikit-sikit ni usahawan dia taklah pandai sangat. Kadang-kadang ada benda-benda yang pada saya benda tu tak ada. Yang pentingnya sekarang sama ada person in charge tu nak membantu kita. Okey. Dalam masa yang sama, masa saya buat pinjaman dengan PNB ni, jadi saya ada dapat offer, masa tu saya dapat offer 50,000, ni penjana punya duit lah daripada Agrobank. Okey. Masa tu saya pun ada dapat Agrobank. Sebab apa? Dia akan tengok si TOS, si kris kita okey ke tidak, betul? Bank lagi ketat, betul tak? Saya. Okey, jadi saya pun ambil lah masa tu. Pasal apa, masa tu nak raya. Dia kata tak apa, kita ada duit untuk pusing. Jadi lepas hari raya, saya dah ada plan lah. Maknanya kita dah ada job. Jadi saya memerlukan dana lah, maknanya memerlukan kewangan lah kan. Jadi macam itu hari dengan PNB pun saya minta sekitar 300,000. Tapi saya tak rasa PNB akan bagi 300,000 sekiranya lulus. Mungkin separuh, betul tak? Mungkin 150, mungkin 100,000. Itu bukanlah isu dia kan. Yang jadi isunya terlalu drag, terlalu lama. Kalau tujuan kita nak membantu usahawan, kita jangan usahawan sampai tarik daripada bulan 1 sampai ke hari ni. Tak dapat-dapat. Lepas tu kita tak usahawan, kita tak, macam mana kita usahawan nak ada daya saing, betul tak? Okey, jadi itu dah habislah cerita tu. Jadi saya pun dah nampak yang PUNB mungkin tak dapat nak membantu saya. Jadi bukan mungkin tak pula. Memang tak nak membantu saya. Okey. Tak nak membantu. Lepas tu pada bulan 6 saya ada pergi ke bank, Maybank, tempat saya buat saya punya akaun saya kat sana. Jadi saya cuba buat loan dengan Maybank. Saya cakap jadi officer tu tanya saya, berapa awak nak pakai? Saya cakap 1,000 lah. Contoh cakap kan. Habis lepas tu dia kata awak boleh pinjam lebih lagi, awak boleh pergi sampai 200,000. Berdasarkan awak punya calculation ni awak boleh pergi sampai 200,000. Saya cakap ginilah, saya cakap dengan person in charge, puan apa pun saya lupa kat Maybank Muar ni. Saya cakap ginilah puan, saya cuma nak pakai sekitar 150,000 kan. Okay, jadi dia key in dalam sistem dia. Okay, dia key in dalam sistem dia, tak sampai 2 jam loan tu lulus. Lulus dia punya kalau boleh nampak sini, loan ni lulus 150,000. Tak sampai 2 jam, tak sampai seminggu, saya dah dapat duit 150,000 dah masuk dalam akaun saya. Masalahnya sekarang PUNB ni awak maknanya terlalu panjang sangat. Kita usahawan ada target bila masa kita nak pakai duit, betul tak? Bukannya kita suka-suka nak pinjam. Sebab bila kita pinjam, kita nak kena bayar. Betul tak Cik Syahir? Jadi yang saya agak kecewa, sepatutnya memang kan bukannya je PUNB saja. Banyak juga agensi-agensi lain. Kalau kita dengar memang sedap. Wah, dia punya peruntukan, dia punya nak membantu usahawan. Tapi bila kata kalau saya maknanya saya tak layak, bank lagi ketat tau. Bank lagi ketat kalau ikutkan, bank lagi ketat. Jadi kalau misalkan saya tak layak buat pinjaman dengan PUNB, bank lagi 10 kali saya tak layak. Betul tak? Sebenarnya tak macam jadi tu itu lah yang kita haraplah.
Sebenarnya kalau Tak, saya berharap kalau bukan apa ni Cik Syahid. Kita berharap agar PNB ni kita memudahkan. Kadang-kadang ada benda-benda yang sikit-sikit ni kalau dapat kita kita pemudahkan. Masalahnya bila kita terlalu ini tak boleh, ini tak kena, susah. Kenapa bank yang straight ni, bank ni memang straight. Awak dalam dia punya kita mesti sikris tu ada kosong, ada satu je pun dia dah reject. Itu bank dia lagi street kan. Ini apa salahnya macam agensi-agensi di bawah kerajaan, di bawah kementerian ni sepatutnya dia lebih mudah. Dia mesti 10 kali lebih mudah daripada bank. Bukan dia lagi 10 kali susah daripada bank. Betul tak? Melalui pengalaman ni, melalui pengalaman. Boleh saya ni Okey, sebenarnya boleh. kalau kata kita nak tengok daripada kes Cik Zaidi ni, memang dia adalah antara salah satu kes yang terpencil lah sebenarnya. Ikutkan memang nanti saya akan share juga kita punya keseluruhan proses. Tapi untuk proses ataupun jangka masa proses ni sebenarnya kita memang dah cuba sedaya upaya untuk membuat penambah baik dalam proses ni untuk dipercepatkan. Sebelum ni kalau tak, biasanya dalam 3 bulan ataupun mungkin boleh drag lagi macam tu. Tetapi kita pun dah dapat instruction daripada chairman sebenarnya untuk kita simplify benda ni, dan pelbagai usaha pun kita dah pernah buat, dah cuba buat untuk kita simplifykan lagi. Tetapi memang ada perbezaan antara kita dengan bank lah. Sebab kita adalah development punya financial institute, tapi kalau bank dia profit, banking finance institution dia based on profit. So kita memang tak dapat tidak, memang kita terpaksa terikat dengan kita punya guideline yang memerlukan itu, memerlukan ini, sebab kita pun ada audit, dan audit negara pun sendiri yang kadang-kadang ada masuk juga dalam, kalau diperlukan diorang pun sampai tahap audit negara pun datang. So jadi untuk buat audit dengan pihak kami. So jadi kalau ada apa-apa kita nak simplify, yes, dan benda ni sedang dipikirkan juga sehingga ke hari ini oleh pihak-pihak management. Tapi buat masa ni kita paling cepat pun kita boleh cuba dalam masa sebulan, tapi biasanya memang tak dapat sebulan. Biasanya dalam boleh drag sampai ke 2 bulan lah macam tu. Tapi kalau macam kata kes Cik Zaidi ni daripada bulan 1 sampai ke sekarang ni, mungkin benda ni saya yang ni kita ni bukan apa. Kita ni okey, tak kisahlah, bukanlah kita nak burukkan PNB. Tapi betul-betul Cik Zaidi. Kita tak salah officer tu. Kita pun tak tahulah, maaf cakap lah, kita pun tak tahu. Tapi saya ni, saya datang pada maknanya Zoom meeting ni pun pasal saya nampak pagi tadi. Dan saya nampak yang host pun Cik Zahir. Bukan kita nak ni. Cuma saya berharap lah, maknanya apabila kita nak membantu usahawan, sebab saya dah jadi usahawan lama daripada umur saya 18 sampai sekarang umur saya dah 40 lebih. Maknanya saya dah pernah pinjam marah, dah pernah macam-macam pinjaman kita dah ada. Orang niaga mesti ada pinjam. Orang niaga tak pinjam dia tak boleh niaga. Jadi apa yang saya harapkan lah, maknanya sekiranya ada, bukan saya ni memang dah tak berminat lah, bila dah macam gitu kita dah tak minat lah kan. Lagi kita pun dah ada loan lain. Jadi kita berharap lah, maknanya kita pemudahkan dalam situasi sekarang ni COVID. Okey, kadang-kadang kita nampak macam PUNB ni pun ada dia tulis apa, jangan gulung, ada satu ini saya tahu, jangan gulung tikar, apa benda dia punya tu kan. Dia punya apa benda lah, saya pun tak, saya ada nampak, saya ada baca apa, saya lupa. Kena bayar RM30. Yang bayar kena bayar RM30. Tapi kita nak kena faham, dalam situasi macam gini, macam kita tak boleh menyaga dah 2 bulan lebih kan. Kita harapkan online. Online dia tak sama dengan offline, dia berbeza. Ada bisnes yang kita boleh online, ada yang tak boleh. Dia bergantung. Cuma apa yang kita harapkan bila kata orang, maknanya usahawan tu ada kelayakan, maknanya dia tak ada blacklist daripada sitos cantik, sikris cantik kan. Jadi dia ada tempat berniaga, kita boleh tengok dia punya prestasi dia kan. Apa salahnya kita pemudahkan kan. Biasanya bila kita ada dana ni, kita boleh kembangkan bisnes kita. Untuk selamatkan kita punya bisnes ni pun, buat masa sekarang ni pun kita kena ada kewangan.
Jadi kalau kita tak ada kewangan, ni katalah kita buka lagi dalam bulan 12 nanti. Kalau dalam akaun kita ada 20,000, saya ingat Cik Syahir ingat cukup tak agaknya? Bulan 12 kita buka nanti, cukup tak nanti saya tanya? Tak cukup. Tentu semestinya sampai bulan 12, saya berani cakap semua mati. Semua gulung tikar, percaya ataupun tidak. Sebab dia tak boleh nak generate, sekarang income tak boleh nak generate. Itu sekarang isu dia. Jadi kalau misal kata PUNB ke boleh bagi pinjaman kepada contoh perniagaan yang berdaya saing, yang ada strategi, yang ada potensi untuk maknanya bila dia bagi mampu bayar, maknanya dia ada plan. Maknanya plan perniagaan yang dia akan lampirkan pada PUNB. Jadi tak adalah PUNB risau, ni kan aku dah bagi 300,000 dia tak boleh bayar, ni kan susah juga, betul tak? Cik Syahir je nak jawab kenapa kau bagi orang ni, betul tak? Jadi kita dia macam tu. Saya haraplah maknanya kita pemudahkan tapi ialah pemudahkan tapi mestilah usahawan tu cukup dengan dia punya situasi dia okey, betul tak? Dengan permis dia ada, betul tak dia ni memang usahawan yang betul, bukan sekadar dia nak ambil duit tu dia nak pergi beli kereta. Kita tak nak macam tu lah kan. Jadi kita harapkan, sebab dalam kes saya ni sepatutnya saya tak perlu pun nak pinjam bank. Sepatutnya PUNB dah boleh bantu saya sebab saya dah start daripada bulan 1 sampai sekarang dah bulan 7. Sepatutnya dalam bulan 4 bulan berapa dia dah boleh bagi saya kan sepatutnya. Tapi saya tak tahu kat mana silapnya. Bukan saya nak comparekan bank dan PUNB, tapi disebabkan ada kata-kata yang mengatakan pergilah pinjam bank kalau bank lagi senang. Jadi hari ni saya cakap, saya buktikan yang bank tu sebenarnya lebih senang. Walaupun hakikat bank susah. Walaupun sebenarnya bank tu susah. Okay, sebenarnya bank ni dia kalau perbezaan antara kami dengan bank, macam bank ni of course lah dia orang punya sistem memang dah very high. Itu pertamanya lah. And then untuk kami dekat sini PUNB, kita banyak berurusan dengan banyak pihak. So jadi sebenarnya yang buat lambat ni sebenarnya biasanya urusan kita tunggu pihak ni, kita tunggu pihak insurans. Itulah kadang-kadang. Tak, Cik Syahir. Dalam saya punya dalam situasi saya ni bukan masalah lambat. Masalah Tak nak tolong. person in charge yang sepatutnya bantu. Betul-betul sungguh-sungguh kita bantu. Jangan kita kita hantar kita punya application, lepas tu simpan. Lepas tu interview kita balik tanya lagi. Ayo itu hari apa? Tak boleh macam tu. Bila kita hantar application, jadi awak tu go through, kadang-kadang dia tak go through pun, dia tanya saya, awak ada ambil ni? Dia tak go through kita punya paperwork. Jadi So sepatutnya basically ini adalah masalah prosesor tu sendiri yes. lah. Jadi kalau kita tak ada prosesor yang macam gini, maknanya letak situ, lepas kat situ, lepas tu 2-3 bulan kita call, tiba-tiba application awak dah ditutup. Boleh buka balik. Lepas tu esok boleh buka balik. Ini bukan perkara yang mudah, ni perkara serius. Kita bukan main pondok-pondok. Kalau kita main pondok-pondok, boleh awak kata hari ni kita buka, esok kita tutup, itu boleh. Tapi kita nak dalam perkara macam ni dia mesti serius. Orang niaga, kata orang apa? Cerita pasal duit ni cerita benda yang serius. Jadi kalau boleh akan datang jangan ada kerenah yang terlalu menyusahkan usahawan. Ni saya bercakap ni through my experience. Bukan saya kata orang tidak. This is my experience. Jadi saya haraplah, jadi bila kita nak bantu tu, dia punya jalan tu biar smooth. Kita follow up balik dengan kita punya usahawan. Saya faham PUNB pun kena kerja daripada rumah, tapi itu bukan alasan dia. Semua orang kena memang kerja daripada rumah. Betul tak? Jadi harapan saya lah, maknanya kalau kita nak bantu, biarlah kita bantu betul. Kadang-kadang yang dekat atas tu dah satu hal. Memanglah susah kan dengan dia punya meeting, dengan dia punya apa, betul. Tapi yang ground ni dulu pun nak kena betulkan foundation dia dulu. Bila foundation dia detail kat bawah tak cukup sampai atas, tentu dia reject, betul tak? Jadi kadang-kadang ada benda yang sikit-sikit ni kadang-kadang kita boleh bantu usahawan. Masalah isu dia sekarang, kita tak nak bantu. Memang kita cakap dalam kita punya ni, memang kita cakap kita nak bantu. Tapi bantu tu biarlah bantu tu sampai usahawan ni berjaya dapat pinjaman dia. Contoh macam itulah. Macam saya penuh keyakinan saya nak buat pinjaman tu pasal saya rasa saya punya situs okey, saya punya secret okey, saya punya turnover pun masa tu okey, kan? Jadi saya pergi. Dan macam saya nak buat pinjaman kat bank pun saya dah fikir benda tu.
kalau saya pergi setakat pergi bank, saya dah tahu saya ada apa tonggatkan 3 bulan. Saya pergi bank. Buat apa buang masa, betul tak? Jadi sebab saya tahu yang saya boleh dapat pinjaman tu, jadi itu yang saya pergi dari PNB, lepas tu saya pergi dengan bank kan. Bila bank ni memang betul, bank ada cara dia lain, PNB lain, tapi asas dia ialah kalau usahawan tu okey, maknanya yang asal dia itulah situs sikris tu okey. Kalau dua benda tu okey, kebiasaannya akan jadi okey lah. Biasanya yang saya tahulah. Jadi sebab kita pun masa pun tak adalah panjang sangat. Okay. Tapi saya dapatlah point Cik Zahidi lah. Minta tolonglah. Pointnya processor lah, bukan masalah. Ya, betul. PNB tak ada masalah. Dia bagus. Dia dah ada dia punya dana, dia dah apa tu bagus. Tapi dalam term of processing punya tu nak kena improve. Itu cakap. Jangan ada esok orang yang akan dapat problem macam saya. Kita tak mau. Kita nakkan processor tu betul-betul committed. Kerja kita nak bantu usahawan. Kadang-kadang kita suka sebut kita nak bantu usahawan, baik PUJB, PNB, apa semua. Tapi kita bantu usahawan tu bantu betul-betul. Bukan kita cakap okey tak apa, saya ada dana juta. Tapi kita tak bantu usahawan tu betul. Itu kita harap ada penambahbaikan lah. InsyaAllah. Sebab benda ni saya faham. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan marah. Saya bercakap ni asal saya harap saya punya pendapat ni boleh diterima lah. Pasal ni saya ini actually pendapat Cik Zahidi sebenarnya memang relevan. Sebab kalau memang kita ada masalah, contoh kalau apa yang Cik Zahidi bagi tahu, kita memang ada masalah daripada segi proses ataupun ini cerita individu lah, senang cerita. Dia bukan satu masalah keseluruhan PUNB. So jadi yang untuk ini mungkin kita akan cuba buat siasatan, and then kita akan tengoklah apa-apa tindakan yang kita boleh ambil. Dia jangan jadi ibarat apa setitik nila rosak susu sebelanga. Kita tak nak lah. Sebab apa organisasi yang besar, dia punya jiwa dia pun besar. Kan? Faham. Jiwa dia nak bantu mesti besar. Jadi macam kita usahawan, bila kita sebut PUNB ni memang juta punya pinjaman. Kalau kita nak pinjam 100,000, kita tak akan pergi tekun. Tekun paling tinggi 100,000. Yalah. Marah pun 50,000. Itu pun kadang-kadang nak guarantor. Kan? Sekarang ni tak. Jadi yang orang nampak, usahawan nampak hanya PUNB lah sebenarnya yang dapat membantu menyelamatkan usahawan untuk ketika pandemik ni lah. Saya harap faham. terima kasih. Kita akan take note lah apa yang Cik Zahidi utarakan tadi, dan insyaAllah mudah-mudahan lepas ni mungkin tak jadi lagi perkara macam ini. Tapi macam saya cakap, benda ni case to case basis. And then kalau macam kata ada komplain macam ni, then kita akan cuba buat siasatan, dan kita akan ikut salur ataupun guideline yang tertentu, yang proper lah. Nanti kita akan mungkin kita akan comeback balik pada Cik Zahidi nanti, insyaAllah. Bila-bila nanti kita jumpa kat MUA ke. Okey. Terima kasih Cik Zahidi sebab atas komen-komen yang dinyatakan tadi pada PNB, dan PNB pun dah bagi tahu. Sebab saya rasa ada sebelum tu ada lagi ke Cik Syahin nak kongsi, sebab dah drag lebih sikit masa Cik Syahin. Sebab takut ada slide lagi. Kesian yang orang lain yang nak dengar. Ada banyak juga lagi ni slide. Ini baru mungkin boleh proceed dulu. Proceed dulu. Okey, kita proceed Okey, so basically ini adalah sektor-sektor ataupun industri yang kami tidak biaya lah Okey, selain daripada pembiayaan, kita juga ada sokongan perniagaan. Okey, ini adalah juga salah satu daripada antara kelebihan sekiranya jadi family kami lah. So maksudnya sekiranya kalau macam usahawan-usahawan ada buat application dengan PUNB, basically diorang akan jadi family kita. Family PUNB. Actually, kalau dia dah ada pembiayaan dengan bawah PUNB, dia boleh apply pembiayaan yang lain ke? Boleh. Kita boleh buat additional, kita panggil. Ataupun kalau macam kata contoh, syarikat daripada mula-mula enterprise, dia nak pergi ke Sdn Bhd pun boleh, kita boleh upgrade lah. Maksudnya kita upgrade, tambah lagi pembiayaan. Tak ada masalah. Walaupun ketika dia nak buat application yang kedua tu, pembiayaan yang first tu masih belum habis, boleh ke? Sebab ada soalan tadi saya tengok dekat Alan Live Facebook. Boleh, tak ada masalah. Cuma yang tak bolehnya
kalau macam nak ambil pembiayaan yang kedua tu untuk tutup pembiayaan yang pertama, tu tak boleh. So dia akan jadi 2 akaun lah senang cerita. Dua pembiayaan. Okay. Alright, so macam tadi selain daripada pembiayaan, kita ada sokongan perniagaan, kita ada khidmat runding cara, macam mana nak buat proposal ke, ataupun selepas dapat fund daripada kami, kita akan ada kita boleh juga buat khidmat runding cara untuk kita ada buat juga pemantauan syarikat dan perniagaan. Maksudnya kalau dah dapat fund nanti, kita akan assign satu monitoring officer ataupun kita akan assign satu officer untuk jaga syarikat tu lah. Dalam setahun, kalau macam bukan musim pandemik ni, biasanya kita akan pergi buat site visit. Monitoring officer ni akan pergi buat site visit, tengok business operation macam mana, sale macam mana, ada masalah ke tidak, pembayaran macam mana. So yang itu pun antara salah satu sokongan perniagaan kami lah. And then kita ada pembangunan usahawan dan juga pembangunan perniagaan, which is kos-kos ataupun training-training yang kita sediakan, yang biasanya kalau macam event daripada internal speakernya ataupun kita engage external punya speaker, yang pembayarannya biasanya tak seperti macam mana market kat luar, ataupun terkadang mungkin boleh jadi free. So jadi ini adalah antara kelebihan-kelebihan dengan kami lah. Dan kita akan masukkan juga sekiranya dah jadi family kami tu, nanti kita akan masukkan dalam satu grup usahawan, kumpulan usahawan. Kita ada satu grup WhatsApp. So dalam grup tu mungkin boleh share apa-apa, ataupun kalau nak cari apa-apa supplier ke, ataupun nak buat networking ke kat dalam tu pun tak ada masalah. So jadi kita ada satu community lah di bawah PUNB ni basically. So mungkin kita banyak boleh berkongsi tentang business lah. Dan kita terus ke proses permohonan lah ya, Cik Ain. Okay, pertama tadi macam tadi kita buat pendaftaran, and then setelah pendaftaran kita buat serahan rancangan perniagaan, which is you kena datang untuk bagi complete business proposal berserta dengan dokumen-dokumen lengkap. Tapi buat masa ni sekiranya ada masalah untuk datang ke office kami, nak rentas negeri tak boleh ke apa tu, mungkin boleh courier. So selepas buat serahan rancangan perniagaan tu, kami akan buat penilaian awal dari peringkat regional. So, maksudnya dah dapat proposal tu, kami di regional office kita akan buat evaluation dulu. And then kalau betul-betul benda tu kita boleh kita tengok Bible, and then ada potential, so kita akan buat pembentangan cadangan perniagaan dekat komiti kami. So komiti ni biasanya kita punya think tank dekat HQ lah. Kita ada satu komiti untuk buat bentangan, dan pembentangan ni akan dibuat oleh kita punya staff daripada regional lah, ataupun staff yang proses rancangan perniagaan tu. So usahawan tak perlu buat pembentangan sendirilah. Kita akan bantu untuk buat pembentangan, and then selepas pembentangan ni kita dapat kelulusan. Kalau dapat kelulusan, dan kita akan terus disbursement, pembangunan dana dan pelaksanaan. So, maksudnya kita akan inilah, setelah kelulusan ni kita akan terus bagi disbursement lah. Jadi untuk tempoh dia, yang macam tadi Cik Zahidi pun ada kemuskilan tadi untuk tempoh dia kan. So jadi untuk kes Cik Zahidi tu mungkin dia adalah satu kes yang terpencil lah. Secara normal, kalau tak ada apa-apa masalah sangat, daripada pendaftaran ataupun daripada serahan rancangan perniagaan ni, nombor 2 ni, once kita dapat proposal, untuk sampai ke kelulusan pembiayaan, biasanya kalau tak ada masalah, mungkin tempoh masa dia dalam 2 bulan lebih kurang. Kita buat masa ni memang kita, macam saya cakap dengan Cik Zahidi tadi, kita masih lagi cuba untuk singkatkan lagi, tapi kita belum jumpa mekanisme yang sesuai lagi, sebab kita dah buat juga rantes macam-macam, tapi perkara tu mungkin ada masalah-masalah yang setelahnya. Jadi
tempoh masa tu masih lagi belum dapat nak disingkatkan sebab kita banyak berurusan dengan pihak-pihap lain kan di luar, macam insurans and then mungkin lawyer. So tambah lagi mungkin sekarang pandemik ni, kadang-kadang lawyer sebelum ni tak buka, lepas tu dia buka, lepas tu itulah jadi proses secara keseluruhan daripada serahan rancangan perniagaan sehingga kelulusan pembiayaan tu pada kebiasaannya akan ambil masa 2 bulan. Okey, daripada kelulusan pembiayaan ni untuk ke pembangunan dana, disbursement lah basically. Yang ini sebulan. Pun juga tengok kalau tak ada masalah. Sebab daripada kelulusan untuk kita disburse tu kita masih ada lagi certain dokumen yang kita perlukan. Contohnya kita perlukan surat-surat aku janji, so benda tu usahawan kena provide lah. Dan mungkin usahawan nak dapatkan dokumen-dokumen tu pun daripada pihak lain. Jadi mungkin benda tu akan drag sikit lah. So macam saya cakap tadi, proses ni secara keseluruhan kita masih lagi cuba untuk menambah baik. Mudah-mudahan lah ada berita baik ke nanti, insyaAllah tak lama lagi ke. Okey, ini contoh-contoh antara syarikat perniagaan yang di bawah PNB lah ya. KB Resources, Luna Works, GB Enco, Juara Selera, Sdn Bhd, Brainy Bunch, Anak Muslim. Okay. Sedikit perkongsian lah tentang kita punya usahawan di bawah PUNB ya. Cik Syahid, okay, ada yang tanya, Cik Syaroniza dia tanya, ada tak premis di bawah PNB? Tersewakan. Itulah soalan yang baik. Sewa beli. Soalan yang baik, tapi itulah sekejap lagi saya akan datang sampai ke situ sebab memang kita ada sediakan selain daripada pembiayaan tadi dan sokongan perniagaan, kita memang ada juga buat dalam bentuk hartanah. Bantuan dalam bentuk hartanah. Nanti kejap lagi kita akan sampai ke slide tu. InsyaAllah. Okey. Syarul Nizam yang tadi ya. Syarul Nizam jangan pergi mana-mana Saya habiskan dulu slide ni, nanti kita akan pergi ke situ bahagian hartanah. Okay, so basically ini adalah inisiatif antarabangsa. Saya pun tak nak kongsi banyak tentang inisiatif antarabangsa ni sebab kita yang untuk ini kita akan ada satu department macam saya inform tadi. Ada satu department yang memang in charge untuk inisiatif antarabangsa ni. So mana-mana usahawan yang mungkin berminat untuk bawa keluar produk dia, nak buka branch kat luar Malaysia ke, nak pergi ke antarabangsa, hantar produk ke sana tu, dan kita adalah program ni. So mana-mana yang berminat boleh terus direct contact kami, nanti kita akan channel kepada department yang diperuntukkan lah untuk handle inisiatif antarabangsa ni ya. Okay, pembiayaan sama RM100,000 hingga ke RM110 juta. Kita skip sebab masa pun. Alright, selain daripada yang tadi kita kongsikan, kita juga ada satu program yang kita namakan program Jumper. Okay, untuk program Jumper ni khas untuk usahawan muda, siswazah yang dah decide untuk jadi usahawan. Tapi yang ini program dia lebih kurang macam mentor-mentee lah, lebih kurang Cik Ain ya. Kita akan hantar individu siswazah ni duduk dengan kita punya usahawan yang dipilih, yang terpilih, mengikut industri yang mereka nak. Contohnya macam kalau kata contoh dia nak buka dia berminat nak buka taska kata contoh. So dia akan hantar individu ni ataupun siswazah ni tadi pergi duduk dengan kita punya usahawan yang dah ada mungkin Brainy Bunch ke, yang selected lah, mentor yang selected yang kita dah pilih, dan kita akan bagi allowance. Program ni biasanya dia akan ambil masa dalam lebih kurang 6 bulan ataupun setahun lah, 6 ke 12 bulan. So duduk dengan kita punya mentor, korek ilmu sebanyak mungkin. So sekiranya benda tu kita tengok ada potential, dan kita akan fund, kita akan channel, kita akan advise lah macam mana untuk buka sendiri lah. Siswazah ni lepasan certain universiti ataupun macam mana? Sebenarnya kita memang buka untuk semua lah.
siswa-siswa daripada mana-mana pun. Ada minimum level dia ke untuk apply? Umur, syarat-syarat dia. Simple. Kita jangan lebih daripada 32 ataupun 34 macam itu, lebih kurang. So lebih kurang dalam umur macam itulah. So ini sebenarnya itu rule of thumb sajalah. Tapi ikutkan sebenarnya memang kita tak ada inilah had kepada umur lah. Tapi tengoklah benda tu rule of thumb. Kalau kata yalah biasanya siswa-siswa ni muda lah kan. So tengok boleh kalau siapa berminat boleh hubungi kami dan kita tengok mana-mana mentor yang sesuai, kita boleh ni lah. Dan mentor pun sendiri dapat allowance juga. Selain daripada mentee, siswa tu sendiri dapat allowance, mentor pun dapat allowance juga. So lebih kurang lah 1,200. Lebih kurang macam tu lah. Okey. Yang ni nak apply dekat ada website dia. Pergi kat website PNB lah. Apply dengan kita punya HQ. Sebab yang handle untuk program ni HQ kita. Kalau nak contact kita boleh bagi ni lah. Kita boleh channelkan ke apa tu. Ya. So ni tadi khidmat hartanah yang macam Cik Syarul Nizam tadi tanya. Okey, selain daripada pembiayaan, jumper, tidak ada. Yes, memang ada khidmat hartanah. Kita ada beberapa baru ni. Actually dekat seluruh Malaysia lah. Tapi lebih spesifik sebab sekarang kita ada beberapa unit-unit kedai yang boleh disewa oleh usahawan kita dengan syarat dan pada kebiasaannya dia punya dia tu amount macam market lah. Mungkin rendah sikit daripada market. Suara Cik Syahir macam hampir tenggelam timbul. Hampir tenggelam timbul Ingat rasanya ni. Apa faham sebab. Okey, so untuk khidmat hartanah ni, yes, kita dekat Johor pun ada. Macam Cik Syarul tanya tu, buat masa ni dekat Johor kita ada dekat Damansara Alif, kalau tak salah saya ada kosong. Damansara Alif. Nanti saya akan share, kita ada gambar dia. And then selain daripada memberi sewa, usahawan juga ada premis. Contoh kalau macam dia dah lama dekat situ, dia dah lama meniaga dekat premis tu, and then dia dah sebati lah orang kata, dah dia tengok kat situ pun lokasi pun cantik, dan dia nak beli. Dia nak beli premis tu, boleh suggest kat kami. Nanti kita akan buat kaji selidik kalau betul-betul viable, dan kita boleh belikan premis tu atas untuk usahawan. So usahawan tu boleh memiliki premis tu. Jadi dia kena dengan sewaan dahulu baru boleh pergi ke sewa beli ataupun boleh terus sewa beli. Actually tak semestinya dia dah sewa kat situ. Kalau sekiranya dia ada mana-mana premis ataupun unit perniagaan yang dia tengok dan dah kenal pasti benda ni lokasi dia pun okey. Suara Cik Syahir tak berapa nak clear. Boleh dengar tak sekarang? Okey. Biasalah dia tenggelam. Sangkut-sangkut. Dia putus-putus. Sebab saya pun kat dalam bilik tutup kunci pintu ni, jadi mungkin line tu susah nak masuk. Okey. Jadi macam tadi kat mana tadi? Dia tak semestinya usahawan tu dah sewa kat premis tu. Even kalau macam kata dia sekarang ni dah beroperasi dekat premis, then contohlah kata manufacturer, dia pembuatan, dia nak pergi ke kitang yang lagi besar. Dia pergi cari pusing tengok, dia jumpa mana-mana AKS yang memang location pun cantik. So dia pihak usahawan tu boleh suggest dekat kami untuk beli. Sama dia nak sewa, kita beli pihak kami. Dia dengar? Putus-putus.
Sewa beli, okey. Tak apalah kalau macam kata mana-mana ada yang tertinggal, suara saya tak dengar. Kalau nak tanya balik nanti boleh ni lah, boleh tanya lah. Saya cuba explain je lah apa yang dapat tu, apa yang tu nanti kalau tak dengar tu nanti boleh tanyalah, tanya semula. Okey. So sama ada kita beli ataupun PUNB beli, pihak kami beli untuk dia sewa ataupun PUNB beli untuk dia atas nama dia. So yang itu boleh suggest dan kita akan buat kaji sidik sekiranya viable dan kita boleh proceed lah untuk pembelian. Sebab kita ada satu departmen jabatan khas untuk khidmat tanah ni. So dia mungkin akan datang turun tengok, buat kaji sidik, tempat location. Kalau memang potential boleh buat pembelian. Okey. Ini yang kosong lah ya, untuk vacant yang kosong setakat ni. Macam saya cakap tadi dekat Damansara Alif ada. Kalau kat Muar satu ada. Tapi tak salah saya dekat Muar ni pun dah ada orang dah masuk. Agak hot area juga kat Muar ni. So memang kalau ada yang keluar terus ada orang masuk. Okay, ini kat Damansara Alif. Yang bawah ground floor. Sewa 3,900. Ada satu usahawan hari tu datang tanya dia kata dia sewa dekat area ni lah, tapi belah belakang ground floor dia buka bengkel, kadar sewa dia dalam 5,000 lebih kurang, 5,500, 4,000 lebih macam tu untuk ground floor. Tapi kita memang macam saya cakap tadi memang bawah market sikit lah, sebab kita setakat yang kita boleh bantu, kita bantulah kan. Okay, selain daripada tingkat bawah, kita ada tingkat atas juga dekat Damansara Alif. Okay. Ini yang kat Muar lah, yang saya rasa memang dah, tak salah saya yang Taja Dobi sebelah tu kot ambil. Yang kat Muar ni. Sorry, tadi yang tingkat atas tadi 1,500 je sebulan dia punya sewa. Okay, ni kat Muar. Right. Sebab kita bercerita tentang satu region, so untuk Melaka, mana-mana siapa yang ada kat Melaka, so kita juga ada premis kat Melaka. Dan yang ni kat Jasin, Bandar Bestari, dekat Maidin tu, dekat JPJ. Ni tingkat atas. Sewa murah je, 450, 300. Jadi yang untuk kat Johor cuma ada 2 tempat sahaja lah, which is dekat JB yang available sekarang. Ataupun boleh call kami lah, tanya. Nanti kami confirmkan sebab dia ada satu unit khas yang jaga property ni. Okay. Information tu semua boleh dapat dekat website ke, Facebook ke? Kena tanya kami. Sebab kalau yes, dekat Facebook pun mungkin kita akan war-warkan juga lah. Tapi kita tak ada satu link khas yang kita boleh tengok mana kosong apa. Itu kalau macam kata kita memang nak war-warkan, kita akan masuk, kita akan iklankan kat Facebook tu ataupun Instagram. Tapi untuk yang lebih accurate, dan kita ada satu virtual office dekat MITC. Virtual office ni dalam pejabat tu dengan telefon, komputer, wifi semua dah siap lah ya. So mana-mana ada sewa dia virtual office ni boleh sewa secara ikut jam. So mana-mana yang bergerak secara online, mungkin dia nak buat meeting, ada sesi taklimat virtual office ni. Jadinya kalau ada yang tanya dekat Pasir Gudang ada ke tidak, dekat Air Hitam ada ke tidak, nak kepastian kena contact PUNB. Betul. Okay. Air Hitam saya tak salah, saya tak ada lah kot. Boleh call lah, boleh call. Call kami, kita tengok lah. Okay, ini director, ni bilik taklimat. Kalau nak buat taklimat, boleh sewa dengan kami. Bilik director pun ada. Bukan main besar lagi bilik directornya. Ini dulu bilik chairman kita ni sebenarnya. Okay, so ini adalah nombor ibu pejabat kami. So macam tadi mana yang nak buat pertanyaan ke tentang property ataupun internalisation unit antarabangsa tadi,
boleh call kita punya telefon talian 2785-151503 ya. Okey. Dan boleh layari juga portal kami www.pumb.com.my. Ni taklimat. Dulu sebelum ni kita ada setiap hari Isnin kita ada taklimat. Jadi open kepada semua, siapa nak datang kat pejabat kami, kita ada taklimat. Samalah lebih kurang macam inilah taklimat dia. Tapi buat masa sekarang ni tak ada. Okey, jangan lupa follow kami punya laman social media, sebab akan sekiranya ada apa-apa program-program khas yang kita nak announce, kita akan announce kat sini lah. Kita punya PUMB official dan Facebook, Twitter, and then LinkedIn dengan Instagram. Okey, so ini kita punya customer service. Boleh kalau sekiranya ada apa-apa maklum balas, boleh email kepada kami punya customer service @pumb.com.my. Okey, itu saja setakat ini. Cik Ain. Ya, okey. Maaf sebab ada yang saya nampak yang last chat ni Cik Syarunizan ni dia berminat untuk yang dekat arah bawah dekat Damansara Alif tu. Jadinya memang boleh contact PNB lah untuk further details. Sebab macam kalau kata kami kat sini, sebab dia punya unit ni dia handle by kita punya HQ. Tapi kita kat sini ada yang assist lah. Kita ada yang assist. So boleh juga call pejabat kami. Nanti saya akan ataupun call saya lah. Saya tinggalkan nombor telefon saya 019 217 0508. Okay, nanti saya akan bagi nombor person in charge sekiranya berminat. Tapi kita dekat dekat regional ni biasanya kita assist saja kalau macam kata contoh nak bagi kunci ke ataupun ada apa-apa urusan dengan premis tu. Itu je lah. Tapi kalau nak bincang harga ke, untuk kontrak ke apa semua tu better terus tanya ke HQ lah. Okey. Untuk yang berminat boleh kontak yang tadi yang Cik Syahir maklumkan tadi tu. Okay, saya memang kena tutup sebab dah lebih sangat masa saya ambil masa Cik Syahir ni. Saya minta maaf semua yang ada dekat. Okey, untuk semua untuk semua macam ada maklum balas ataupun ada report yang nak disalurkan tu boleh pergi dekat tadi yang Cik Syahir share tadi dekat center customer service, betul kan Cik Syahir? Betul. So dekat situ boleh report macam tadi yang ada yang Cik Zahidi tadi mungkin boleh report dekat situ ke ataupun macam mana yang lain-lain mungkin ada isu boleh bagi tahu dekat situ, ada saluran dia yang betul. Okay. Mungkin saya just nak jawab satu soalan ni. Saya nampak ada satu soalan dia kata kalau nak buat penambahan stok untuk sesuatu produk boleh ke? Contohnya nak duit tapi bayar terus ke supplier. Yes, memang kita punya mekanisme memang macam itulah. Nak tambah stok, nak beli raw material ke memang tak ada masalah. Kita memang pun mekanisme kita bayar terus direct ke supplier. So terjawab dah soalan tersebut. Jamnya. Boleh. Okey, sampai situ saja saya rasa untuk hari ni. Ada lagi Cik Syahir nak share? Tak, itu sajalah rasanya. Yang lain tu boleh saya dah tinggalkan telefon tu boleh PM lah. PM tepi. Okay. Saya pun ada letak nombor telefon Cik Syahir dekat komen. Sekiranya ada nak tanya Cik Syahir boleh contact Cik Syahir. By WhatsApp mungkin, ya kan? Boleh. Jangan cakap je. Betul. Okey. Okey, untuk semua yang ada dekat sisi ni saya minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap kata ataupun yang saya terlepas pandang. Untuk Cik Syahir juga saya ucapkan terima kasih atas meluangkan masa untuk kita pada petang ni berkongsi apa yang ada dekat PNB. Saya ucapkan terima kasih lagi sekali untuk yang ada di Zoom kita dan juga ada di FB Live kita. Saya ucapkan terima kasih juga. Untuk minggu depan kita ada satu lagi sesi yang ke-20 bersama dengan MIDF berkenaan dengan pembiayaan juga. Jadinya stay tune, tunggu minggu depan. Tarikh tu kita akan bagi dekat poster lah macam biasa. So jumpa lagi. Assalamualaikum.